Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Dr. Hassan bin Saleh, yang dikasihi sahabat-sahabat semua. Kami daripada kumpulan 3 yang terdiri daripada saya sendiri, Haslizawati binti Saleh, nombor matrik 282192, Encik Muhammad Hafiz bin Ashna, nombor matrik 282344, Encik Muhammad Rahimi bin Abdul Rahim, nombor matrik 282721, dan Encik Muhammad Fizi bin Zulkifli, nombor matrik 282292. Tajuk pembentangan kumpulan kami untuk subjek GF 2033 Dasar dan Analisis Fiskal pada hari ini adalah Cukai Pendapatan Individu di Singapura. Saya mulakan dengan pengenalan. Cukai berkembang dan dibangunkan secara bebas di Empayar Purba yang hebat. Konsep-konsep cukai yang membangun telah diangkut ke empayar dan budaya lain di mana idea-idea cukai semakin berkembang. Kemudian terdapat dua bentuk cukai, iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Cukai pendapatan termasuklah di dalam cukai langsung, yang mana ia merupakan cukai yang terpenting dan memberi pendapatan yang tinggi kepada hasil negara. Selain daripada itu, cukai individu juga merupakan cukai progresif, di mana cukai yang dikenakan adalah berdasarkan pendapatan yang diterima oleh pembayar cukai tersebut. Semakin tinggi pendapatan yang diterima, semakin tinggi cukai yang perlu dibayar kepada kerajaan. Ini mengikut Munusami dan Muhammad pada tahun 2017. Melalui kertas kerja ini, ianya menjelaskan dengan lebih lanjut berkaitan sistem cukai peribadi yang diguna pakai di Singapura. Objektif kajian ini adalah untuk membincangkan cukai pendapatan individu di Singapura dari segi kadar cukai, tujuan cukai dibuat, pengkelasan cukai dan sebagainya. Seterusnya saya teruskan dengan definisi cukai pendapatan individu. Apa yang dimaksudkan dengan definisi cukai pendapatan individu ialah cukai pendapatan individu merupakan cukai yang dikenakan ke atas pendapatan individu atau isi rumah. Bentuk utama pendapatan bercukai adalah pendapatan dari pekerjaan, pendapatan dari pekerjaan sendiri, keuntungan dari perniagaan yang tidak diperbadankan, iaitu pemilik tunggal, dan pulangan kepada modal. Cukai pendapatan individu bukan sahaja meningkatkan pendapatan untuk membiayai kerajaan, ia juga merupakan instrumen utama dalam menangani kebimbangan ekuiti melalui pengagihan semula pendapatan. Cukai pendapatan peribadi di Singapura adalah berdasarkan sistem cukai progresif. Untuk menentukan liability cukai pendapatan Singapura bagi individu, anda perlu terlebih dahulu menentukan pemostautin cukai dan jumlah pendapatan bercukai dan kemudian menggunakan kadar cukai pemostautin progresif kepadanya. Kadar cukai di Singapura sama sekali berbeza, di mana individu pemostautin dikenakan pada kadar cukai progresif dan individu bukan pemostautin dikenakan berdasarkan struktur kadar cukai progresif dan rata. Seterusnya saya uraikan tujuan cukai pendapatan di Singapura. Di Singapura, cukai pendapatan ini adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan negara bagi membiayai perkhidmatan awam, membayar kewajipan kerajaan dan menyediakan barangan untuk rakyat. Selain daripada itu juga, cukai di Singapura juga digunakan untuk perbelanjaan kerajaan dan masyarakat seperti penjagaan kesihatan, infrastruktur dan perkembangan lain. Di Singapura juga, cukai dapat menyumbang dalam skim kebajikan seperti subsidi pinjam rumah, konsesi kepada skim pencen, dan kerajaan telah melancarkan beberapa skim untuk membantu semua sektor dan lapisan masyarakat yang berbeza. Seterusnya saya serahkan kepada
ahli kumpulan saya yang seterusnya untuk meneruskan mengenai tajuk perbincangan kumpulan kami. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Asna. Nombor matrik saya 282344. Okey, hari ini saya akan menyambung pembentangan tugasan kumpulan saya lah yang bertajuk pengelasan cukai. Okey, sebenarnya kita tahu asas cukai pendapatan individu ni terdapat individu yang dikelas lah kepada pekerjaan, orang bekerja sendiri, pemilik tunggal, kongsian dan individu lain yang mungkin warga negara Singapura, penduduk tetap Singapura atau warga asing serta majikan. Okey, jadi kita tahulah semua sebenarnya satu Malaysia ada cukai kan. Untuk rakyat Malaysia, untuk rakyat Singapura pula dia ada cara cukai dia yang berbeza lah kita. Okey, yang keduanya tentang penduduk membayar cukai ke atas pendapatan bercukai. Mereka mengikut jadual kadar cukai per masa tahun. Okey, pendapatan bercukai iaitu pendapatan tertakluk pada cukai bagi pemastautin. Cukai ditentukan seperti di bawah. Okey, ni adalah contoh total income lah. Maksudnya less ke expensive, less ke domination. Ini untuk saturation income lah. Okay, next tentang less dan personality lah. Okay, accessible income. Okay, seterusnya adalah tentang chargeable income lah. Ini adalah contoh cara pengiraan dalam pengelasan cukai. Okey, seterusnya tentang pengkelasan cukai. Okey, jumlah pendapatan atau IOI income bermaksud keuntungan daripada menjalankan apa-apa perniagaan, perdagangan, profesion atau kerjaya, sama ada sebagai pemilik tunggal atau rakan kongsi dalam keuntungan, perkongsian atau pulangan modal daripada sebarang dividen pekerjaan, faedah, sewa, pendapatan pelaburan, royalty, premium dan keuntungan lain yang timbul daripada hartanah yang tidak termasuk pendapatan perkelayakan yang diperoleh daripada luar. Okay. Seterusnya tentang perbelanjaan atau expenses, bermaksud pula perbelanjaan ditanggung semasa menjalankan keperluan pekerjaan yang layak dan bukan untuk kegunaan peribadi. Okay, contohnya seperti belanja makanan, angkutan, kereta, perkhidmatan perubatan, pembayaran balik perjalanan perumahan yang berkaitan dengan pekerjaan lah. Okay, seterusnya tentang derma dan atau bermaksud donation. Okay, derma kepada organisasi amal lah yang berkelayakan, seperti badan-badan berkanun, badan-badan yang tiada income tetap lah, bermaksud yang memerlukan donation lah. Okey, seterusnya adalah seperti pelepasan peribadi atau personal relief, bermaksud pelepasan peribadi khas seperti yuran khusus untuk individu yang melabur lah dalam meningkatkan kemahiran mereka dan meningkatkan kebolepasaran mereka dalam pelepasan cukai untuk individu yang mengetepikan wang untuk persaraan dan lain-lain. Seterusnya tentang kadar cukai pendapatan individu Singapura. Okey, ini adalah kadar yang terkini lah tentang cukai pendapatan di sekitar Singapura. Okey, kita nampak sini apabila pendapatan tahunan mencapai $20,000 atau lebih, pemfailan cukai peribadi adalah wajib bagi pemastautin lah. Maksudnya lebih daripada $20,000. Okey, dia ada dia punya kiraan untuk cukai dia lah. Okey, seterusnya tentang pendapatan daripada yuran-yuran dan semua pendapatan lain akan dikenakan pada kadar cukai rata sebanyak 22% daripada duit amount tu lah. Maksudnya lebih daripada $20,000, dia akan start kira lah. So, yang seterusnya tentang pendapatan melebihi $320,000 sehingga $500,000 akan terus dikenakan cukai pada kadar yang standard lah, 22% lah, seperti yang dinyatakan. Okey, seterusnya pendapatan pekerjaan dikenakan pada kadar cukai 15% atau progresif, sama seperti individu pemastautin lah, yang mana ia lebih tinggi lah. Okey, seterusnya tentang kadar cukai penduduk progresif bermula daripada 0% dan naik kepada maksimum sehingga 22% lah, untuk maksimum dia lah. Jika pendapatan melebihi $320,000 setahun. Okey, seterusnya macam jadual yang kita bincang sebelum ni lah tadi.
Okey, ini adalah peningkatan cukai pendapatan peribadi margin teratas ini dijangka menjelaskan 12% pembayar cukai pendapatan peribadi teratas dan akan menaikkan 170 juta hasil cukai tambahan setahun lah. Okey, ni macam kita tengok yang sebelum ni tadi kita baca, saya ada baca. Okey, untuk 20,000 ke bawah adalah 0.0% lah untuk pembayaran cukai dia. Okey, 30,000 dia akan start daripada 2.0%. Okey, seterusnya 40,000 akan naik 3.5%. Okey, dan seterusnya lah sehingga 320,000 dia akan naik 20%. Okay, so lebih daripada 320 tu lah dia akan jadi dia punya tetap lah, maksud dia akan jadi 22%. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya untuk meneruskan pembentangan ini. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Saya Muhammad Zulkifli, nombor mesej 282292. Okey, seterusnya kita akan pergi ke prinsip percukaian. Equity biasanya dilihat sebagai syarat standard yang adil untuk menilai sama ada cukai pada tahap pendapatan yang berbeza atau tahap pendapatan yang sama. Terdapat dua prinsip yang saya tawarkan dalam pembenaran perbezaan, iaitu prinsip faedah. Prinsip faedah timbul daripada idea di mana mereka yang mendapat manfaat paling banyak daripada ekonomi pasaran, iaitu mereka yang berada di peringkat yang tertinggi, harus menyumbang lebih banyak. Prinsip keupayaan untuk membayar dalam amalan cukai dan pemindaan sangat dikaitkan dengan kriteria keupayaan untuk membayar, kerana ini biasanya berdasarkan pendapatan semasa, keadaan keluarga atau kecacatan dan kekurangan. Seterusnya, kesan cukai. Kesan cukai terhadap hasil kerajaan pusat. Negara-negara yang mengutip kurang daripada 15% daripada KDNK dalam cukai mesti meningkatkan kutipan hasil mereka untuk memenuhi keperluan asas rakyat dan perniagaan. Hasil kerajaan pusat merupakan wang hasil daripada cukai, pendapatan aset resit, pemindahan di peringkat persekutuan negeri dan tempatan. Struktur cukai pendapatan individu merupakan mekanisme paling jelas yang tersedia untuk kerajaan Singapura untuk menekankan komitmen mereka terhadap keadilan sosial selain untuk mendapatkan sokongan politik untuk dasar mereka. Seterusnya, hasil kerajaan pusat. Keberkesanan kemajuan terkesan melalui kadar potongan kecualian cukai individu yang tinggi dan banyak pengecualian dan potongan lain yang memberi manfaat kepada mereka yang berpendapatan tinggi. Percukaian juga membantu kerajaan menggunakan wang hasil cukai untuk dibelanjakan bagi barangan dan infrastruktur awam, menghasilkan produktiviti, inovasi dan daya saing yang lebih tinggi. Jurang pendapatan juga boleh ditangani melalui cukai, meningkatkan perpaduan sosial dan meminimumkan ketidakpuasaan sosial serta mengakibatkan ekonomi yang lebih stabil. Assalamualaikum. Saya Muhammad Rahimi bin Abdul Rahim. Nombor metrik 282721. Terima kasih rakan saya Muhammad Fizi. Okey, saya sambung seterusnya pertumbuhan ekonomi. Okey. Tahap cukai yang tinggi akan mempengaruhi struktur cukai dan tindak balasnya terhadap ekonomi di dalam negara. Terdapat beberapa elemen sistem cukai mungkin mempunyai kesan untuk pertumbuhan jangka panjang. Sebagai contoh, ada kemungkinan bahawa cukai yang mempengaruhi aktiviti inovasi dan keusahawanan akan mempunyai kesan pertumbuhan jangka panjang. Betul, perubahan struktur cukai memberi kesan ke atas keluaran dalam negara kasar, iaitu KDNK, per kapita dan penentu utamanya. Kerajaan negara adalah penting dalam menghasilkan pendapatan melalui cukai, mengawal selia aktiviti ekonomi dan menggalakkan kemajuan ekonomi. Peningkatan cukai akan mengekang keupayaan pembayar cukai individu untuk menyumbang kepada kemajuan ekonomi. Cukai turut memberi kesan kepada pendapatan isi rumah dan pengeluaran ekonomi. Keupayaan pembayar cukai untuk membayar cukai pendapatan berkurangan dengan ketara apabila cukai tinggi. Okey, yang ketiga, masyarakat. Cukai pendapatan individu yang dikumpulkan oleh kerajaan dapat membantu membiayai program dan perkhidmatan kerajaan seperti keselamatan sosial, keselamatan negara, sekolah dan jalan raya.
Orang ramai membayar cukai untuk meningkatkan daya maju sosial melalui barangan awam yang memberi manfaat kepada semua orang. Melalui pembayaran cukai juga dapat menampung subsidi yang diberikan kepada rakyat Singapura. Cukai pendapatan individu dapat membantu rakyat menerima program penjagaan kesihatan yang sentiasa dianggap sebagai keutamaan bagi seseorang untuk mempertimbangkan sama ada untuk hidup dan bekerja dalam tempoh yang panjang di negara Singapura atau tidak, terutama bagi ibu bapa dan anak-anak mereka. Terdapat lebih banyak kelebihan yang ditawarkan kepada warga negara Singapura untuk menjadi ibu bapa kerana kadar kelahiran yang semakin menurun di negara ini. Kesimpulannya pula, dasar cukai yang baik diperlukan bagi membina sistem cukai yang baik. Tetapi yang lebih penting ialah sistem pentadbiran yang boleh mempraktikkan dasar-dasar ini. Ia juga perlu difahami secara cekap dan saksama. Cukai digunakan untuk membangunkan Singapura menjadi masyarakat yang lebih kuat, persekitaran yang lebih baik dan ekonomi yang lebih rancak serta menjadi tempat yang boleh dibanggakan oleh rakyat Singapura. Dengan membayar cukai pendapatan individu yang telah ditetapkan, rakyat Singapura dapat menikmati pelbagai faedah selain dapat membantu dalam meningkatkan hasil kerajaan pusat dalam pembangunan ekonomi. Kesimpulannya, kita perlu membayar cukai lah untuk meningkatkan ekonomi negara kita sendiri. Okay, sekian, terima kasih daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.